selamat datang kembali kepada podcast kami yang diberi nama sebagai The Midnight Podcast. So, pada mulanya, saya Nur Syairul Puansyah bin Azman Shah dan saya ditemani oleh 4 rakan saya yang diberi nama. Saya Edi Haris Putra Umar Asri. Saya Ahmad Hakimi bin Abdul Kadir. Saya Muhammad Aziz bin Muhammad Jamari. Saya Arash Kamal bin Muhammad Fadil. Okey. Pada malam ini seperti malam-malam sebelumnya, kami akan membincangkan sebuah tajuk yang amat menarik untuk dibincangkan dan didiskusikan oleh kami semua. So, tajuknya pada malam ini ialah isu cabaran dan langkah keselamatan untuk meningkatkan keselamatan dan kesihatan di kawasan tapak bina yang sempit. So, pada malam ini bukan sahaja kami yang akan membincangkan tentang tajuk ini. Kami juga telah berjaya mendapatkan seorang profesional yang mempunyai pengalaman dan masih bekerja di dalam sektor ini. So, kami mempersilakan Encik Alif, anda boleh silakan perkenalkan diri anda. Terima kasih kepada saudara yang menjemput saya di dalam podcast ini. Jadi, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Mubarak. Saya sekarang masih bekerja di dalam industri di sebuah syarikat lah. Kira syarikat yang mengendalikan bahagian keselamatan dan kesihatan pekerja lah. Jadi ada soalan lah? Sekejap macam ni. Okay. Pertama sekali saya cakap terima kasih Encik kerana berada di sini. So, mari kita mulakan podcast ini. So, pertama sekali saya nak cakap tentang keselamatan dan kesihatan di tapak pembinaan yang sesak ini menimbulkan cabaran yang sangat besar. Sebagai contoh, pada awal tahun lepas terdapat sebuah kes yang melibatkan seorang pekerja yang berbangsa Nepal yang telah jatuh dari tingkat 7 dan menyebabkan kematian. So, sebagai permulaan, bolehkah Encik Alif untuk memberikan sedikit penerangan tentang isu utama yang timbul dalam sekitaran yang tapak bina yang sesak ini? Okey, baiklah. Selama saya bekerja ni, mengikut pengalaman saya, kemalangan di tempat kerja ini memang tidak dapat dielakkan. Seperti orang kata, bau malang itu tidak berbau. Jadi sebelum saya memberi penerangan berkaitan isu utama yang timbul di tapak bina, saya nak bagi awak semua fahamlah terlebih dahulu apa itu hazard ataupun bahaya. Hazard adalah sesuatu punca atau keadaan yang berpotensi menyebabkan kemudaratan dalam bentuk kecederaan atau kesihatan kepada manusia, kepada kita semua lah. Kerosakan harta benda dan mungkin kerosakan terhadap alam sekitar, ataupun gabungan dari mana-mana kemudaratan yang saya sebutkan tadi. Jadi, di sini terdapat 5 hazard yang dikategorikan atau dibahagikan, iaitu hazard fizikal, biologi, kimia, ergonomi dan psikososial. Tapi tidak semua tempat kerja yang menghadapi hazard yang sama. Mungkin di tempat A, hazard yang berlainan, tempat B yang berlainan. Jadi, seperti di tempat kerja saya, kesemua hazard yang saya sebutkan tadi ada. Jadi, physical hazard boleh memberikan kesan kepada anggota badan. Seperti contoh, hazard electric shock. Terkena renjatan elektrik yang boleh menyebabkan skin burn. Seterusnya, ialah biology hazard. Contohnya seperti air bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak dan mengakibatkan pekerja mengalami penyakit demam. Dan mungkin boleh demam denggi lah. Orang boleh kena demam denggi. Jadi, selain 2 hazard yang tadi, ada psikososial pula.
yang akan mengganggu mental health para pekerja. Seterusnya, hazard kimia seperti simen dan cat. Akhir sekali ialah hazard ergonomik yang mempengaruhi postur badan, seperti contoh pergerakan badan ketika mengangkat barang yang berat dalam keadaan duduk. Kalau itu tak dijaga, mungkin boleh efek tulang belakang kita. Okey, baiklah. Di sini dari apa yang diperkatakan oleh Encik tadi, cabaran ini sememangnya memberi amat membimbangkan kepada seluruh warga dalam site. So, bagaimana isu keselamatan dan kesihatan ini boleh dikurangkan dengan berkesan? Baik, terima kasih kepada saudara yang kedua ni, Adri Haris. Jadi untuk menjawab soalan itu, dalam menangani masalah hazard atau bahaya ini, saya ataupun mana-mana orang yang profesional dalam bidang safety ataupun mana-mana yang kompeten dalam bidang ini akan menggunakan metod hierarchy of control. Jadi metod ini bertujuan untuk mengurangkan atau menghilangkan risiko bahaya di tempat kerja bagi mendapatkan keadaan tempat kerja yang lebih selamat lah. Jadi terdapat 5 kategori ataupun cara untuk mengurangkan risiko bahaya di tempat kerja. Yang pertama sekali melalui elimination control. Yang kedua substitution control. Yang ketiga engineering control. Yang keempat administrative control. Dan yang terakhir PPE. Jadi untuk cara yang pertama ni, elimination control. Elimination control maksudnya buang hazard secara fizikal. Seperti contoh, kita membuang serpihan kaca atau paku yang menghalang laluan utama untuk berjalan, supaya orang nanti tidaklah terpijak dan tidaklah mengalami kecederaan selepas itu. Jadi untuk cara yang kedua, substitution control, iaitu kita gantikan hazard yang sedia ada tersebut. Contohnya, kita boleh gantikan cat yang mengandungi bahan kimia yang lebih kurang, daripada cat yang kita gunakan sekarang. Jadi untuk cara yang ketiga, engineering control, kita boleh asingkan pekerja dari punca hazard tersebut. Contohnya dengan memastikan mesin guarding ada dan dipasang sebelum digunakan. Seperti grinder kan tajam kan, so kalau nak potong kayu, kita pastikan ada pellet yang menghalang jari kita supaya tidak terpotong lah atau tidak terkena kecederaan semasa menggunakan mesin tersebut. Seterusnya yang keempat, administrative, iaitu ubah cara pekerja menjalankan tugas. Contohnya dengan menghantar pekerja pergi training ataupun kursus ataupun membuat job rotation ganti-ganti. Ini juga dapat mengurangkan stres pekerja lah. Kita tahu kalau bekerja lebih masa ni akan dapat stres lah yang berlebihan. Jadi untuk yang terakhir iaitu PPE lah. Seperti yang kita sedia maklum, PPE ni pemakaian peralatan keselamatan. So dalam tapak bina kena pakai helmet, kasut, glove dan sebagainya. So kita kena pastikan semua itu ada sebelum dapat masuk tapak bina untuk mula bekerja. Okey, terima kasih kerana telah memberikan penjelasan yang baik dan jelas untuk kita semua mengikuti peraturan sebelum masuk ke tempat penggunaan. Jadi untuk soalan seterusnya bagi pihak saya, apakah prosedur yang perlu diikuti oleh pekerja sebelum memasuki tempat pembinaan? Okey, terima kasih Saudara Ahmad Hakimi di atas soalan yang ketiga ni. Jadi sebelum seseorang pekerja itu masuk ke tapak pembinaan untuk memulakan kerja, diwajibkan kepada mereka untuk menghadiri toolbox meeting. Toolbox meeting seminggu sekali selama 10 hingga 15 minit. Macam briefing lah. Briefing tiap minggu. Macam perhimpunan bagi lah. Jadi hal ini penting bagi mengingatkan pekerja tentang risiko dan bahaya yang terdapat di tapak bina. Untuk supaya mereka lebih alert dalam bekerja kan. Sebab kita terdedah kepada bahaya yang akan datang.
Jadi selain daripada itu, sebelum mula bekerja, bagi pekerja baru, kita diwajibkan induction oleh pihak safety terlebih dahulu bagi menerangkan peraturan. Selain menerangkan peraturan, cara kerja dan bahaya yang terdapat di tapak bina juga, kita akan brief kepada mereka yang baru nak mula bekerja di tapak bina. Jadi seterusnya, pekerja juga perlu mendaftar permit mereka dan menunjukkan sebelum masuk ke tapak bina untuk bekerja. Ini kita orang panggil green card lah. Green card ni kena renew setahun sekali. Jadi itu adalah permit, kira lesen untuk masuk di tapak bina. Okey, penjelasan yang sangat baik. Jadi sebelum kita teruskan ke orang cakap mengolah lagi sedikit sebanyak tentang safety and health ni, kita berehat sebentar bagi memberi laluan untuk saudara Alif Mubarak untuk take a break cakap dalam 5-10 minit. Okay. Kembali lagi selepas ini bersama The Midnight Podcast. Perkenalkan produk kami, The Original Salted Egg Cornflakes. Menggunakan daun kari yang beraroma. Ditambahkan lagi dengan salutan mentega. Dan juga telur masin yang berkualiti dan enak. Menggunakan cornflakes yang premium. Seriously addictive. Serius kena try. Okay. Kembali lagi bersama kita semua dalam The Midnight Podcast. Okay, seterusnya kita boleh mulakan untuk ajukan soalan seterusnya. Okay, daripada saudara Muhammad Azib dan Muhammad Jamari. Silakan. Ya, terima kasih saudara Ahmad Kimi. Saya ada satu soalan. Untuk masa sekarang ni, ada tak sebarang kemajuan ataupun inovasi teknologi yang dapat membantu kita dalam meningkatkan keselamatan di tapak bina? Okey, terima kasih saudara Muhammad Azib. Jadi untuk soalan yang keempat ni berkaitan dengan teknologi lah. Sekarang ni 2024, macam-macam teknologi yang ada untuk kita mudahkan kerja kita. Jadi memang banyak manfaat teknologi membantu untuk meningkatkan keselamatan di tapak bina. Jadi antara salah satu teknologi yang saya sendiri pernah berpengalaman mengendalikannya, iaitu penggunaan drone. Jadi penggunaan drone ini dapat membantu dari segi pemantauan tapak bina, sebab kita dapat tengok daripada atas tapak bina tersebut dengan lebih menyeluruh, dan juga dapat menjimatkan masa bagi mengenal pasti risiko dan potensi bahaya di tapak bina. Selain penggunaan drone, kita dapat gunakan walkie-talkie. Jadi walkie-talkie ni dah lama, tapi dia tetap salah satu teknologi yang kita gunakan. Jadi pekerja yang bekerja di tempat terkurung dapat dikawal selia dengan komunikasi yang berkesanan melalui walkie-talkie ni. Okey, Encik Ali Muzaffar. Saya sudah faham mengenai inovasi. Okay, inovasi tersebut sememangnya menjanjikan dalam meningkatkan langkah keselamatan. Saya faham. Okey, untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini, apakah nasihat terakhir yang akan Encik Ali Mubarak akan memberikan kepada pengurus tapak pembinaan atau pekerja yang beroperasi dalam sekitar yang sesak? Okey, terima kasih saudara Arash Kemal. Untuk soalan yang terakhir diajukan ini, komunikasi dan kerjasama antara semua pihak adalah kunci lah yang utama untuk mendapatkan tempat kerja yang selamat dan bebas segala kemalangan. Jadi kita memang tak nak kemalangan dan kecederaan itu berlaku di tapak bina lah.
sebab akan merugikan banyak pihak. Tak kisah daripada pekerja, daripada majikan. Dua-dua akan rugi. Jadi tugas utama safety adalah sebagai penasihat, dan yang menjalankan tempat yang selamat adalah pengurus tapak. Jadi pengurus tapak kena membuat rondaan serta buat briefing pada setiap pagi, hari, supaya pekerja lebih alert lah. Jadi di sini masing-masing memerlukan antara satu sama lain untuk mengenal pasti risiko bahaya dan cara menangani bahaya tersebut. Jadi kita tidak boleh fokus kepada satu pihak saja untuk menangani masalah ini. Semua pihak kena bekerjasama antara satu sama lain untuk kira selamat daripada bahaya. Sebab yang utama, malang itu tidak berbau. Okey. Terima kasih kepada perkongsian yang amat baik daripada Encik Alif. Terima kasih sangat-sangat. Terima kasih. Sekian saja itulah podcast kami pada malam ini. Harap anda yang menonton terambillah ilmu sedikit daripada podcast kami ini, dapat memberi manfaat kepada anda. Dan kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.